Okey, serta berkongsikan skrin ya, supaya tuan-tuan boleh dapat apa bahan-bahan yang kita gunakan di dalam perkongsian kita pagi ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana wa tli' bi alsinatana wa qawi bi ajnanana wasri' bi afhamana wa qawi bi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertamanya kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, bermacam-macam nikmat yang mana Allah katakan kalau kita nak membilang nikmat yang Allah berikan kepada kita memang tidak terbilang, tidak terhitung kerana terlalu banyak ya. Jadi patutkah kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah tu ya. Jadi sepatutnya kita sebagai hamba Allah, sepatutnya kita bersyukur dan menunjukkan kesyukuran kita itu di dalam aspek-aspek agama Allah, terutamanya dari aspek Al-Quran ya. Jadi kalau selama ni kita membaca, kita tidak memahami, maknanya kita seolah-olah kita tidak mensyukuri ya apa nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, terutamanya nikmat Al-Quran itu sendiri ya. Sebab Al-Quran itu satu 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 apa ni satu uh, kurniaan daripada Allah yang sangat agung ya, dan kita tidak faham. Jadi memang orang putih kata something is wrong ya, tak betul. Allah telah bagi satu kurniaan yang sangat hebat melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita baca tak faham ya. Memang tak logik ya. Jadi kadang kita pelik juga memikirkan kenapa orang kita jadi macam ni. Ya. Jadi tu masih tak terlambat, kita perlu betulkan memula dengan diri kita. Ya, kenapa kita tidak boleh mengajak anak-anak kita memahami Al-Quran? Sebab kita sendiri tak tahu. Kadang-kadang kita hantar anak kita pergi sekolah tahfiz ya, suruh dia jadi tahfiz, tapi kita sendiri tak tahfiz. Jadi something is wrong tu. Patut kita lah yang memulakan dulu, jadikan motivasi untuk anak kita dan mendidik anak-anak kita, barulah kita hantar dia tahfiz. Sebab kita dah tahfiz ya, kita dah hafal ayat Quran, kita faham dia, kita kenal dia, kita kongsikan, kita motivasikan anak kita, barulah kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa kepada anak kita ya. Sekarang ni kita anak kita pergi hantar sekolah ya untuk menimba ilmu yang secondary, tapi ilmu primary Al-Quran dengan sunnah tu kita tak aturkan dia betul-betul dia mahir di dalam primary knowledge. Primary knowledge ni tuan-tuan dan puan ada dua saja, Al-Quran dan sunnah. Jadi maknanya secara logiknya sebelum kita hantar anak kita pergi sekolah belajar ilmu matematik, sebagai ilmu geografi, ilmu apa ni sejarah, apa lagi ya kat sekolah macam-macam lah ya, ilmu bahasa Melayu, ilmu apa lagi ya, ilmu sains, ilmu commerce ya, macam-macam kita hantar anak kita. Tetapi yang kita tak buat apa? Al-Quran dan sunnah. Itulah seolah-olah kita ni macam orang kata berjalan topsy-turvy. Orang putih kata topsy-turvy. Topsy-turvy ni apa ni? Jalan terbalik ya. Jalan terbalik, kaki ke bawah, kaki ke atas, kepala ke bawah, itu dia panggil topsy-turvy. Ya, kita berjalan tak betul ya. Yang sepatutnya Al-Quran sunnah tu kita hebatkan anak kita dulu. Barulah kita hantar cari ilmu yang lain tu. Ilmu yang lain tu tuan-tuan pun adalah fardu kifayah ya. Yang sedangkan ilmu Al-Quran dan sunnah ni adalah fardu ain kepada kita dan anak kita. Jadi kalau kita belum lagi sampai ke tahap tu, memang kena betulkan ya.
dan masih lagi tidak terlambat untuk kita memperbetulkan. Jangan kita menyesal nanti, ya. Kita menyesal, Allah bagi kita cukup masa nanti, kita akan menyesal, ya. Sayang sekali dulu masa aku hidup kita tak mahirkan betul-betul ilmu Al-Quran yang sepatutnya menjadikan panduan hidup. Kita pergi belajar macam-macam, ya. Ada yang hebat dalam bidang sains, ada yang hebat dalam bidang kejuruteraan, ya. Dan antara kita pun banyak yang profesor-profesor, doktor-doktor dalam bahagian-bahagian lain, ya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi topsy-turvy lah. Maknanya yang primary itu kita tak hebat. Kita hebat yang secondary. Itu yang dipanggilkan topsy-turvy. Orang Islam kena betulkan, ya. Orang Islam kena hebat dulu Al-Quran dan Sunnah ni, barulah hebat bila kita menimba ilmu-ilmu yang lain itu. Jadi kita akan alignkan properly, kita akan selaraskannya. Tapi kalau kita tak ada ilmu Al-Quran dan Sunnah, kita tak dapat selaraskan. Sebab kita tak tahu pun apa yang terbaik, ya, untuk mengaturkan ilmu yang secondary itu dalam kehidupan kita, ya. Itu sebagai memulakan motivasi kita pagi ini, ya, untuk menggalakkan kita sentiasa berfikir yang perlakuan kita setiap hari ini adakah tepat pada dari kacamata Allah, ya. Dari kacamata manusia mungkin betul orang tengok kita hebat, ya, tapi tak, yang kita nak aturkan ialah dari kacamata Allah tu. Allah tengok betul tak itu, bukannya dari kacamata kawan kita, bukan dari kacamata bos kita, dari kacamata masyarakat, tidak, ya. Akhirnya yang menentukan betul ataupun tidak tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. So kena rujuk balik, ya. Tengok semula. Kalau dia selaras dengan apa yang Allah mahu, insya-Allah, alhamdulillah, kita berada di jalan yang benar, ya. Jadi kita teruskan dengan perkongsian. Saya terus kongsikan skrin seperti biasa. Mungkin saya nak sentuh sikit tentang kemahiran digital ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, zaman berubah, ya, zaman sudah berubah. Proses digitalization ni memang tuan-tuan tidak boleh elak, ya. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak ataupun tak nak, hidup kita akan berubah, sebab keadaan akan mengubah kita kalau kita tidak berubah, ya. Ramai di antara kita masih lagi tak berapa mahir menggunakan komputer, tak berapa mahir menggunakan tablet, ya, dan banyak lagi peralatan teknologi ini. Kerana apa? Kerana tak biasalah, itu pertama, ya. Tapi tak biasa bukan bermakna kita tidak boleh belajar dan memperbaiki, ya. Zaman sekarang kalau kita tidak ada ilmu kemahiran teknologi dan IT ini, kita akan ketinggalan. Bukan itu saja, nanti, ya, kita akan dicabar oleh era semasa ni, ya. Sebagai contoh, kalau dulu kita pergi ke KFC, McDonald, ya, tuan-tuan pergi pergi ke kaunter order makanan, kan, ya. Sebab tak pandai teknologi lah, masa tu tak ada teknologi digitalization, tidak diadakan, ya. Tapi sekarang ni kalau tuan-tuan pergi KFC dengan McDonald, ya, tuan-tuan kena dipaksa untuk buat order dekat dipanggilkan digital panel, bukannya kat kaunter lagi. Kat kaunter dia tak layan tuan-tuan kalau pergi order kat kaunter. Ya, tuan-tuan masuk je ke KFC tu, dia ada panel untuk tuan order kat situ dan bayar dulu sebelum dipanggil untuk ambil makanan tu. Pandai tak pandai memang kena buat juga. Itulah sebagai contoh, ya. Maknanya era sekarang ni memaksa kita. Jangan sebab untuk KFC dan McDonald saja, tapi yang pentingnya kita nak manfaatkan untuk belajar Al-Quran ni. Menimba Al-Quran ni saja yang cara untuk lebih berkesan ialah gunakan, ya, kemahiran digital ni. Sebab semua bahan-bahan mata pelajaran, bahan-bahan digital kita boleh gunakan, ya, dengan menggunakan kemahiran digital. Yang mana belum ada komputer tu, buat pelaburan. Ini pelaburan akhirat. Yang tuan-tuan jangan segan, ya.
beli komputer baru, laptop baru kalau perlu. Ya. Jangan ada yang kata laptop saya dah lama, komputer lama, tak berapa bagus semua tu. Itu cerita lama. Kita, orang Islam ni, Allah nak tengok kita akan sentiasa memperbaiki diri kita daripada satu masa ke satu masa, dan Allah akan catatkan usaha kita tu. Ya. Anallah yuhibbul muhsinin, Allah kata. Ya. Allah sayangkan orang-orang yang muhsinin ni, orang yang membuat kebaikan dan sentiasa berterusan memperbaiki keadaannya. Itu yang dipanggil muhsinin. Ya, muhsinin ni level dia bawah sikit pada muttaqin. Ya, belum sampai ke muttaqin tu kita akan sampai ke level muhsinin. Ya, jadi usahakan sampai dan kita sampai ke tahap itu, perbaiki diri kita ya, daripada terutama dalam aspek memahami Al-Quran ni, buat apa yang perlu ya. Okey, saya teruskan perkongsian, iaitu ayat ke-13. Kita pun telah mengakhiri perbincangan dalam ayat ke-12 Al-Baqarah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kita pun telah habis perbahasan kita hari Jumaat lepas. Ala, ialah ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka. Quran kadang-kadang Allah menggunakan hum sekali lagi selepas hum yang pertama tu untuk menegaskan lagi, ya, menerangkan lagi yang subject matter dia di sini adalah mereka tu. Jadi Allah gunakan hum, tapi bila kita menterjemah tak perlulah kita terjemahkan dua kali ya. Sebenarnya di dalam ni pun ada hum juga. Mufsidu ni, waw nun ni menunjukkan juga hum juga ya, tetapi tidak payahlah kita sebut 3 kali, sekali cukup ya. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerosakan ya, mufsidu, walakilla, akan tetapi, la, tidaklah, yash'urun, mereka menyedari. Itulah yang berlaku kepada kumpulan yang Allah mulakan dalam ayat yang ke-8 ya, rasanya yang ke-8 ya. Allah memulakan cerita ni di ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu Allah kata, dan ya, ada di kalangan manusia orang yang berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, dengan Allah, wa bil yaumil akhiri, dan juga dengan hari akhirat, wa ma hum, sedangkan mereka tidaklah beriman ya. Itu, dan seterusnya kita sampai kepada apa Allah kongsikan dengan kita, yang mereka ni sebenarnya adalah orang yang membuat kerosakan ya di bumi ni, tapi mereka tidak sedari ya. Banyak ramai kita lihat di apa yang berlaku di seluruh dunia sekarang adalah dibuat oleh mereka-mereka ni lah, kerosakan, tapi mereka kata tidak, yang kami buat tu betul, dia kata ya. Itulah masalahnya. Jadi Allah nak jelaskan kepada kita dan supaya kita mengambil ibrah ya, pengajaran daripada sini. Jangan kita ikut ya mereka-mereka ni, sebab akhirnya dia akan membuat kerosakan. Kerosakan bukannya dari segi akidah ya dan tujuan hidup saja, tapi kerosakan tu kadang-kadang juga merosakkan dunia yang ada sekarang ni ya, merosakkan dunia, merosakkan planet yang ada sekarang ni ya. Sekarang ini kalau kita tengok isu yang banyak diperbincangkan sekarang ni ialah isu apa? Climate change ya, perubahan climate yang ketara sekarang ni ya. So banyak negeri yang kita lihat kepanasannya meningkat lebih pada biasa, dan banyak juga negeri dalam beberapa bulan yang lalu ditimpa kebakaran secara besar-besaran. Hutan-hutan mereka terbakar, bandar-bandar mereka terbakar. Semua ni adalah hasil daripada perbuatan mereka ni lah, al-mufsidu, sebab mereka kata apa yang mereka buat dulu betul. Ya, disebabkan pemikiran
fikir otak sendirilah, maknanya akal sendiri mengatakan yang betul, ya. Jadi mereka tidak beriman dengan Allah, mereka tidak merujuk kepada Al-Quran, mereka tidak menjadikan Islam itu sebagai kehidupan mereka. Mereka menolak, mereka mengaturkan kehidupan cara sendiri. Jadi bila mereka mengaturkan kehidupan cara sendiri, maka mereka akan melakukan kerosakan, ya. Jadi itulah salah satu daripada contoh yang yang Allah nak beritahu kita. Kita lihat apa yang berlaku sekarang dan kita buat tindakan-tindakan yang betul, iaitu kita kena ajak manusia ni balik kepada Allah, ya, balik kepada Allah, balik kepada Al-Quran, balik kepada Islam. Kerana itulah satu-satunya cara hidup yang diiktiraf oleh Allah, ya, kepada manusia. Cara lain tu tak diakui, ya, tak diiktiraf oleh Allah. Jadi itu tanggungjawab, ya, kepada orang-orang yang telah diberikan Al-Quran macam seperti kita lah, ya. Tapi sayangnya kita Quran pun tak faham lagi. Okey, tak apa, kita mulakan dengan memahami Al-Quran dulu, ya. So hari ini kita akan teruskan dengan ayat ke-6 bermula dengan Wa'iza, ya. So kalau tuan-tuan tekan Wa'iza ni, gunakan Al-Quran tafsir dan perkata ni, tekan di situ, kita akan dapat dengan jelas, iaitu Wa'iza ni adalah satu kalimah nombor 1 lah. Dalam ayat 13 tu, Wa'iza adalah satu kalimah, ya, kalimah nombor 1. Tetapi Wa'iza ni adalah gabungan 2 kalimah, ya. Yang ditandakan dengan warna merah tu menunjukkan komponen dia ada 2, ya. Dan dua-dua komponen tu adalah kalimah, ya. Kadang-kadang di dalam satu kalimah ada komponen, tidak semesti semuanya kalimah, ya. Dia ada tambahan saja, bukannya kalimah, ya. Tetapi dalam konteks ni, dua-dua ni adalah kalimah, ya. Kalimah maknanya perkataan di dalam Al-Quran yang memberi makna. Itu dimaksudkan kalimah. Jadi wa tu satu kalimah, iza pun satu kalimah, ya. Jadi wa apa dia dikata kat sini, kata sambung koordinasi, ya. Kata sambung koordinasi yang waw tu, ya. So kalau kita nak bantu dia, kita boleh bantukan dengan menerangkan lagi. Mungkin kalau kita tidak biasa, kita tak faham apa dia kata sambung koordinasi ni, ya. Apa yang dimaksud ialah waw ni berfungsi untuk menambah dan menyelaras. Itu dipanggilkan kata sambung koordinasi. Ini cara program developer ni lah, ya, software developer ni yang mengaturkan cara tu. Untuk orang kita kena aturkan cara kita lah, ya, menerangkan, iaitu waw ni adalah waw menambah dan menyelaras, ya. Saya bantukan kat sini. So saya tulis kat sini waw, kita ejakan rumi dia ialah wawun, ya. Wawun, kalau nak eja asal dia wawun, ya. Tapi menulis tak payah tulis wawun, kita tulis waw saja. Tapi ada 2 A, ya, sebab dia ejaan waw tu ada mat di tengah dia, waw alif waw, itu ejaan dia. Jadi kita baca dia 2 harakat, ya. Panjangkan dia, jangan 1 A saja, dia waw pula, ya. Dia waw, wawun, jadi waw. Waw apa? Waw menambah dan menyelaras. Ya, itu dipanggilkan waw yang sambung dan koordinasi itu yang dimaksudkan, ya. Menambah dan menyelaras. Tapi dalam bahasa Arabnya waw ni ada nama dia, ya. So kita letakkan nama dia, itu dah saya letakkan nama dia ialah Atifah, ya. A T yang besar tu maknanya to dalam Arab dia, ya. Waw Atifah. Bracketkan fungsi Atifah tu maksud dia apa? Menambah
dan menyelaras. Maknanya Allah nak menambah lagi cerita ni kepada cerita yang sebelumnya, lepas tu diselaraskan dalam konteks yang sama, ya, diselaraskan dengan konteks yang sama. Itu yang dimaksudkan waw atifah, ya, menambah dan menyelaras. Kalau kita nak arrowkan boleh kita bantukan dengan arrow, ambil warna hijau, yang dimaksud ialah yang inilah, ya, waw ini, dan juga apa yang diterangkan di bawah tu, kata sambung koordinasi, iaitu dipanggilkan waw atifah. Okey. Komponen kedua yang biru tu dikata kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu. Dalam bahasa Melayu, dia tidak ada terminologi bagi ni. Kata keterangan waktu ni pun kira bolehlah, ya, kalau kita boleh faham dia. Maksud dia apa? Maksud ialah satu perkataan yang cuba mengaitkan dengan waktu, ya, satu perkataan cuba mengaitkan subjek matter yang nak diceritakan tu dengan waktu. Itulah bahasa Inggeris dipanggilkan adverb, ya, adverb. Ya, itu yang terbaik lah, ya, yang kita boleh boleh kenalkan iza ni, ya. Kadang-kadang kita boleh memahaminya dengan melihat makna lah, iaitu apabila. So apabila ni dia berkaitan dengan waktu lah. So waw tadi ialah dan tu ialah dan atifah di sini. Apabila ni ialah kata keterangan waktu, ya. So kata ni tuan-tuan jenis apa agaknya, ya? Jenis ismun ke, jenis fi'lun ke, atau jenis harfun? Fi'lun memang out lah, ya. Sebab takkan tiba-tiba fi'lun bentuk ni tidak ada, ya. So kemungkinan kita akan keliru sama ada dia harfun ataupun ataupun ismun, ya. So sebab dikata sini kata saja. Kata tu ialah apa? Perkataan, ya. So dia sebenarnya adalah dari kumpulan ismun, ya. So mungkin saya akan bantu sikit di sini, iaitu dia sebenarnya dalam Arabnya dipanggilkan isim, ya, zarah zaman. Itu nama dia sebenar, ya, isim zarah zaman, bahasa Arab dia, ya. Tadi kita arabkan sini waw atifah, yang ni kita arabkan dia isim zarah zaman. Bermaknanya satu kata nama yang mengaitkan cerita-cerita ataupun perkara yang nak diceritakan tu dengan masa. Itulah dimaksudkan isim zarah zaman, ya. Nanti kalau kita ada masa nanti kita jauhikan dia, ya. Kita tulis dan gunakan lesi logos tu, type nama ni dalam jawi, ya. Ataupun kita boleh rujuk kepada corpusquran.com tu, dia ada jawikan dalam bahasa Arab tu, kita boleh lihat di situ, ya. So sementara ni kita arrowkan dia dulu. So isim zarah zaman ni ialah yang inilah, ya, yang iza tu, ya, dan kita nak terangkan apa yang dimasukkan dengan kata keterangan waktu, ya. So jadi kita dah dapat mengenal dua-dua jenis komponen tu, ya, iaitu kata sambung koordinasi ialah waw atifah yang berfungsi sebagai menambah dan menyelaras, dan iza tu adalah isim zarah zaman. Jadi waw tu memberi makna dan isim zarah zaman ni memberi makna apabila, ya. Tapi sebenarnya ada lagi maklumat yang lebih detail daripada ni, iza ni, tapi untuk untuk peringkat kita yang beginner ni, yang ini pun sudah cukup, ya. Isim zarah zaman, waw tadi ialah waw atifah, ya, yang memberi makna dan dengan apabila, ya. Okey, so kalau ini sudah siap, apa kita buat? Kita boleh simpan dia lah, ya, simpan dalam print screen tu, sebab kita nak lihat apa yang kita boleh dapat maklumat daripada digital Al-Quran yang kedua tu, iaitu korpus
corpusquran.com ya. So ini kita boleh clearkan dan kita pergi ke corpusquran.com seperti biasa tuan-tuan apa buat? Pergi ke word by word ya. Lepas tu ambil surah Al-Baqarah, lepas tu ayat ke-13 ya. Pergi ke word by word menu pertama tu, lepas tu di sini kita boleh buat pilihan ayat dan surah mana kita nak cari tu, kita tekan di sini aja, lepas tu tekan go. So go dia akan teruslah bawa ke ayat yang ke-13 bermula dengan kalimah yang pertama wa iza. Jadi tuan-tuan boleh lihat di sini ya, wa iza, tekan dia sekali lagi di sini. So dia akan fokus kepada wa iza sahaja ya. Nah, jadi tuan-tuan lihat sini banyak dia punya apa? Maklumat. Perhatikan di atas ni dia tidak ada 3 huruf akar. Ya, dia tidak ada 3 huruf akar. Tidak macam kalimah-kalimah yang lain, contohnya yash'urun, hari Jumaat tu kita lihat dia ada huruf akar sebab dia derivatif. Dia mushtaq, bahasa Arab dia panggil mushtaq, dia derivatif kata terbitan. So dia ada 3 huruf akar. Tetapi waw dengan iza ni bukannya derivatif, bukannya kata terbitan. Dia kalimah yang kita panggilkan jamid. Ini huruf jamid, yakni isim yang jamid. Ya, dia tidak dibangunkan daripada mana-mana perkataan lain. Sebab itulah dia tidak ada huruf akar ya di sini. Jadi kita lihat maklumat yang diberikan di sini ya. Belah kanan tu tuan-tuan lihat, kalau saya besarkan sikit. Tu dia. Boleh lagi tak? Okey. Terlampau apa ya? Okey. Tengah ke sikit, okey. Waw atifah. Nah, tu dia yang kita bincangkan tadi, iaitu saya arrowkan dia. Ya. So waw atifah ni ialah yang ni lah. Dan zorof zaman. Dia kata sini zorof zaman yang mana? Yang iza tu. Iza tu ya, itu zorof zaman. Kumpulan dia lah isim zorof zaman. Waw adalah harfun. Harfun waw atifah. Yang ni ialah satu kalimah huruf, satu kalimah kata nama. Itu ya. Dua tu. Dan kedua-dua tu adalah jamid. Kita panggil jamid ya, yang tidak berubah bentuk lah ya. Kalimah jamid ni dia tidak berubah bentuk ya. Penerangan bahasa Inggeris dia kat sinilah. Prefix conjunction wow. Yang ni ya, dia kata prefix conjunction wow. Prefix tu maknanya apa? Di awalan kalimah. Conjunction ni menyambung ya. So penerangan daripada korpus ni dia kurang sikit daripada tafsir dan perkata ya. Perkata tu lagi tepat, dia mengatakan tadi apa? Menyambung dan mengkoordinasi. Itu yang lebih tepat. Maknanya atifah ni dia ada dua fungsi. Satu, dia menambah. Menyambung tu maknanya menambah. Menambah lepas tu dia coordinate sekali. Ya, cerita ni coordinate apa maksud dia? Yang cerita ni masih lagi berkait rapat dengan cerita yang sebelumnya. Orangnya sama, dia nak cerita apa dia lagi, apa yang berlaku pada orang-orang ni ya dalam ayat ini. Itu dipanggilkan menyambung dan menyelaras. Ini bahasa Inggeris. Tadi zorof zaman ni dalam bahasa Inggeris dia panggil time adverb ya. Jadi dia dalam kumpulan kata nama ya, iaitu time adverb noun. Itu kalau kita nak penuhkan ayat ni, time adverb noun. Sebab dia adalah jenis kata nama ya. Jangan tersilap ingatkan dia kata huruf, bukan. Dia bukannya harfun. Dia adalah kata nama dalam kumpulan kata nama. Dalam Al-Quran ada 3 kumpulan saja kalimah. Ada kumpulan ismun, ada kumpulan fa'lun, ada kumpulan harfun ya. So yang ni bukannya harfun, bukannya fa'lun, tetapi adalah kumpulan kata nama, kita panggil ismun. Jadi makna yang lengkap di sini ialah ismun, zorfun, zamanun. Itu kalau kita nak bariskan dia ya. Cara kita menyebutnya lah isim, zorof, zaman. Yang ni
harfun ataupun haraf waw atifah. Ya, haraf waw atifah. Itu cara kita nak mengenal, ya. So bila kita sudah kenal, kita boleh memberi makna kepada dia lah. Waw tu makna dia dan iza ialah apabila. Ni bahasa Inggeris dia lah. And when ni apa bahasa Inggeris dia, ya. Dan bahasa Melayunya ialah dan apabila, ya. Itulah apa ni, hari ini kita mula mengenal kalimah yang pertama di dalam ayat tu. Ayat pun ada di bawah tu, tuan-tuan. Wa iza, ya. Wa iza adalah kalimah yang pertama, qila kalimah yang kedua, lahum kalimah yang ketiga, aminu kalimah yang keempat, kama kalimah yang keenam dan seterusnya, ya. Jadi tuan-tuan boleh cek satu-satu ni, cuba biasakan dengan mengenal, ya, setiap kalimah di dalam ayat tu supaya kita tahu, ya, kalimah by kalimah, ya. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Doktor, apa tu maknanya wow adalah huruf, iza tu isim ya. Ya. So Ya, dua-dua masuk dalam kolom jamik lah kalau nak buat dua-dua ni vocabulary tu. masukkan kolom jamin, ya. Okay, thank you. Kalau saya nak kongsikan apa yang kita telah buat sebagai contoh dalam template tu, ya, iza, ni, ya, iza sebagai contoh, ini template, ya, yang telah dibuat lah, ya. So iza, lepas tu nanti iza ni dia ada juga izan, ya, ada, boleh juga dimasukkan, ya, dalam apa kumpulan yang sama, ya. Sebab tulisan ejaan tu lebih kurang mana iza sini, ya. Dia ada iza, ada tiga, ada ada iza, lepas tu ada izan. Ya, nanti cuba kenalkan apakah perbezaan, ya, iza dengan izan tu nanti, ya. So dimasukkan dalam ini template dalam bahasa Inggeris, ya. Kita letakkan non derivative iaitu jamid. Kalau yang baru yang kosong tu kita tulis kalimah yang jamid, ya. So itu iza. Wow, kita masuk wow lah. Wow di mana? Wow. Yang ni saya masukkan dalam satu kumpulan dia sebab ini semua bersangkut paut dengan ataf. Dipanggilkan sambungan ataupun tambahan di dalam ayat, ya. Fa, waw, au, am, ya, semua tu boleh masukkan dalam satu kumpul. Kalau nak buat asing pun buat satu-satu, dia kepanjanglah ke bawah ni. Ya, satu-satu, ya. Tapi puan-puan boleh aturkan, ya, yang mana hampir-hampir sama tu boleh masukkan dalam satu kumpulan, ya. Sebagai contoh sini, la, lam, lan, laula, kala, tu semua tu saya masukkan dalam satu kumpulan, ya. Dan kita boleh cari berapakah kalimah ni digunakan, berapa kalikah digunakan dalam Al-Quran, dan kita boleh letakkan, ya, jumlah setiap satu tu dia akan dijumlahkan sebagai 1894. Dan sebab kita memang dah mengenal ni, kita kata kita kenal 1890 hampir semualah, ya. Itu caranya. Jadi tuan-tuan boleh tambahkan pelan-pelan, ya, apabila sudah mengenal kalimah tu nanti satu persatu, ya. InsyaAllah hari besok kita akan mulakan dengan melihat kalimah yang kedua. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat tu dalam paparan ni, tekan saja bawah ni, klik untuk selanjutnya, dia akan tunjukkan, ya, keseluruhan apa tu keseluruhan ni. Okey. Macam mana dia boleh block pula belakangan tu? Oh, ni kot. Ini. Okey. Ya. Wa iza qila lahu. Tu ayat kedua ialah qila lah, ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tu sendiri, tutupkan ni, iaitu qila, itu kalimah yang kedua, ya. Yang ni kita buat wa iza yang pertama.
ambilkan warna merah yang ni lah. Yang terdiri daripada 2 kalimah wa dan iza, dan besok kita akan buat qila pula ya. Dan seterusnya lahum tu sepatutnya kita boleh mengenalnya dengan cepatlah sebab kita dah buat sebelum ni ya. Lahum, kalau kita cuba recall mana dia lahum, sini ada. Sebenarnya qila pun kita dah buat sebenarnya ya. Qila lahum tu sebab yang sebenarnya ni pun kita dah buat sebelum ni ya. Cuma ini ulang kaji saja untuk mengemaskan balik apa yang kita ya. Sebenarnya 3 kalimah ni dah buat pun ya dalam ayat ke-11 dulu ya. Wa iza qila lahum. Jadi Allah cuma mengulangi sekali lagi dalam konteks ayat yang ketiga ya, insya-Allah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih.